Okay, good morning, class. Take out your textbook. We're going to enter into a new unit. Turn to page number 70. Turn to page number 70. Okay, are you ready? Okay, if you need to pause the video, you can pause the video. Turn to page number 70. Okay, let's start. So, page number 70 is ready, steady, go. Okay, ready, steady, go means ready, get set, go. Yang selalu kamu masa kamu lari tu kan. Okay, maksudnya ready, bersedia, steady, separa bersedia, go, lari. That's the meaning of ready, steady, go. So today we're going to start with sports. Okay, so before we talk about all of this, okay, so let's look at this question first. Okay, let's look at this question. It says the question is, are you fit? Apa maksud fit di sini? Fit di sini bukan maksudnya muat. Fit di sini bermaksud sehat. Lepas tu kamu sihat, kamu mampu membuat aktiviti-aktiviti sukan ataupun untuk aktiviti-aktiviti lasak. Asalkan dia bermaksud sihat dan mampu membuat aktiviti-aktiviti sukan. So the question asks you, are you fit? Okay, ask yourself, are you fit? Maybe say yes, maybe I'm fit, maybe I'm fit but I do not like to do sports. Okay, have you done any water sports? Apa maksud water sports? Kamu tahu maksud sports? Sports maksudnya sukan. Kalau water sports satu perkataannya kelas, maksudnya sukan berasaskan air. Okay, what kind of water sports do we have in Malaysia? For example, kayaking. Kayaking tu yang macam perahu kecil tu. Okay. What else do we have water sport in Malaysia? Scuba diving. Di Malaysia, we're talking about Malaysia first, yeah, before we go into other types of sports. Yeah. So this is some of the words that we some of the sports, the types of sports that we have, water sports that we have in Malaysia. You say, have you done any water sports? Kamu suka kah? Pernah kamu main apa-apa sukan yang berasaskan air? Or do you prefer to be on land? Ataupun do you prefer? Prefer maksudnya kamu lebih ingin, okay, to be on land. Kamu pernah belajar perkataan land on form 1, right? Land maksudnya daratan. Kamu suka, dia punya soalan bertanya, kamu suka bermain sukan yang berasaskan air atau kamu lebih suka tinggal, lebih ingin, lebih suka tinggal di atas land, di atas daratan. For me personally, I do not like to do any water sports, any kind of water sports, because I don't like to, I don't like water. Okay, I cannot swim. I do not know how to swim, and I feel that the reason why I do not like to play any types of as long as any water sports, because I don't like the water. When I talk about water here, bukan bermaksud air ya, Kas. Dia bermaksud lautan ataupun sungai ke. Because I feel like it's very creepy. It's scary. Kenapa menakutkan? Kenapa creepy, scary? Because I feel like I don't know what is inside the water. Saya tak tahu apa yang di dalam air tu. Ada haiwan apa? Ada ular ke? Ada ikan jerung ke? That's why I don't like the water. Okay? I feel like I just don't like water. Okay? Water di sini, satu kali lagi cikgu cakap, water di sini bukan bermaksud air, dia bermaksud lautan ataupun sungai. Okay, tempat-tempat yang mempunyai air. Okay, so let's look at the text now. Sport with a difference. Okay, before that cikgu nak ingatkan kamu, sport secara kalau dia kata nama, if it's a noun, it has a S there. Don't ask me why it is like this. Tengok, water sports. If it's a noun, kata nama dia mesti ada S pada hujung sport itu. So it's sports. Okay. But kalau kamu tukar kepada kata kerja, change to a verb, dia tiada S. Jadi ini ialah kata nama, tapi sport with a difference. Di sini sport ni ialah kata kerja. Maksudnya sport with a difference, maksudnya sini ialah kata kerja kan, bersukan. Ini ialah sukan, ini ialah bersukan. With a difference. Okay, with a difference maksudnya ada perbezaan. Maksudnya sport with a difference bermaksud like kamu bersukan tapi bersukan jenis sukan yang lain, yang lebih
yang bukan biasa orang buat. Kerana water sport bukan banyak orang buat kelas, bukan banyak. Kalau kamu bandingkan water sports and sports that people do on land, banyak lagi sukan yang orang buat di atas daratan. True or not? So that's the meaning. Okay. So we're not going to look at the word focus first. We're going to just go into the text first. So let's continue and look at the first one. The first one. Okay, let me just enlarge the screen. Okay, paddle boarding. Okay, kita jangan tekan dulu yang mana gambar dia. Later I show you. Paddle boarding, okay, paddle boarding. Paddle boarding. Okay, board di sini bermaksud ada papan lah. Apa-apa yang berasaskan ada papan. Atau papan apalah, nanti kamu tengok kenapa dia guna perkataan board, maksudnya papan. Okay, is the hardest adventure sport. Okay, adalah sukan yang paling susah. Okay, paling susah tapi dia adventure, maksudnya dia menyeronokkan, that you will ever try. If you like surfing, okay, ini ialah surfing. Before that, ini ialah surfing. Cikgu tunjukkan kepada kamu dulu. Ini ialah surfing. Nampak tak? Okay. So, if you like surfing and rowing. Apa maksud rowing? Rowing maksudnya kalau kamu di atas perahu kan, kamu kayak kan, kamu kayu tu yang kamu kayak supaya kamu punya perahu bergerak kan. Itu maksudnya rowing. Kamu masa di kindergarten you always sing this song, right? Row, row, row. Ya, buat row tu maksudnya kamu tengah mengayak perahu itu supaya perahu kamu bergerak, okay? So, you'll definitely love ni. Kamu mesti akan suka ini. You sit on your knees. Kamu duduk di atas kamu punya knees, ialah kamu punya lutut. Okay, maksudnya dia mungkin ada jenis yang kamu bergantung lah. Maksudnya kamu duduk, lepas tu kamu bergantung dengan lutut kamu itu. Masih tak tahu jenis sukan apa kan? Later we'll check. Okay, or lie. Lie di sini bukan bermaksud tipu. Lie di sini bermaksud baring ataupun dia lebih ke arah satu arah sahaja. Lie bermaksud di sini bukan tipu, dia bermaksud baring ataupun lebih ke satu arah sahaja. Okay, lie on a board. Nah, board lagi. Board bermaksud sejenis macam papan lah. Okay, tengok dulu macam mana dia papan apa. Dia bukan maksudnya papan yang diperbuat daripada papan. Maksudnya dia berbentuk papan. Okay, lie on a board and use your arm. Guna kamu punya tangan to move over the water, untuk mereda air itu, mereda di dalam sungai ke lautan. If you are fit, kalau kamu sihat dan kuat, okay, and you love a challenge, kamu suka challenge. Okay, the first word here is challenge. Apa maksud challenge? Challenge di sini ialah bukan kesusahan lah. Kalau konteks ni dia bukan bermaksud kesusahan, macam tidak seberapa challenge di sini cikgu rasa cabaran. Ya. Kalau kamu suka cabaran, you will need to buy or borrow a board. Kamu mungkin perlu beli ataupun kamu pinjam satu board. Okay, let's see what is paddle boarding. Cikgu rasa cikgu tunjuk gambar itu baru kamu dulu. Okay, mana paddle boarding? Ini paddle boarding. Nampak tak? Ada satu macam, ini ialah dia punya board lah. Papan dia. Tapi dia bukan papan, dia cuma berbentuk papan. Lepas tu ini ialah kamu row. Benda kayu ni yang kamu guna untuk row, untuk kayu. Okay, jadi ini ialah paddle boarding. Okay, nampak tak? Okay, kamu berdiri. Tapi kenapa dia cakap tadi guna lutut? Kadang-kadang kamu boleh duduk ataupun kenapa dia cakap lutut? Kerana nampak kah? Dia akan mungkin turunkan badan sedikit dia tak. Anak-anak sini, ini lebih betul. Kenapa dia orang perlu lutut ya? I just tell you out of topic sikit lah. Kerana kalau kamu punya kamu lebih rendah, gravity kamu lebih bagus, kamu lebih kuku kan. Benda ni you learn in science, right? Jadi kalau kamu duduk, benda itu lebih kuku kerana dia
Kamu tak senang macam terjatuh ke everything. Okay, let's continue. Let's look at the second one. The second one is scuba diving. Cikgu tunjuk kepada kamu dulu, baru kamu faham. Nanti cikgu, kamu blur-blur. Okay, ini scuba diving. We have this in Malaysia, right? I just talk about just now scuba diving. We have this in Sabah, right? In Mabul Island, Sipadan Island, in Semporna there, right? Okay, this is something. Okay, this is scuba diving. Okay, maksudnya kamu di dalam lautan. So let's look at the text. Okay, for an underwater. Apa maksud underwater? Underwater ialah di dalam air. Maksudnya dia biasa lebih dalam daripada kamu berenang, kamu masih di permukaan kan, on the surface of the water. Tapi kalau kamu kamu menyelam masuk, itu ialah underwater. Okay, hold on. So try scuba diving. There are courses, ada courses ialah kursus for all levels untuk setiap peringkat, including beginners. Okay, termasuk untuk beginners. Beginners means orang yang baru nak belajar. Instructors. Apa maksud instructors? Instructors ialah orang yang mengajar kamu scuba diving, itu kita panggil instructors. Maksudnya macam jurulatih. Okay, instructors with years of experience, yang mempunyai pengalaman bertahun-tahun, can teach you. So you'll be in safe hands. In safe hands. Apa maksud safe? Safe ialah selamat. Hands ialah tangan. In ialah dalam tangan yang selamat. Apa maksudnya? Maksudnya kamu selamat lah, kerana orang yang membimbing kamu, mengajar kamu adalah instructors, jurulatih yang mempunyai pengalaman bertahun-tahun, years of experience. Okay, lessons. Okay, maksudnya lesson ialah, what is actually lesson? Baik, kita jangan, cikgu tahu kamu faham lesson, tapi what is it exactly in BM? Kelas itu. Okay, apa yang kamu belajar. Lessons are available all year. Maksudnya sepanjang tahun pun ada kelas untuk kamu belajar at local swimming pools. Biasa di mana mereka belajar, takkan di sungai kan, takkan di pantai kan, sangat bahaya. Where do they learn? They learn at local swimming pools. Swimming pools ialah kolam renang. Mereka belajar di situ kerana lebih selamat. The bad news, apa dia punya bad news, berita yang buruk. Lessons are expensive, sangat mahal. Untuk belajar scuba diving sangat mahal ya kelas, dia bukan murah. And you have to pay extra, kamu perlu berbayar lebih lagi to hire the equipment. Di sini hire bermaksud sewa. Hire itu boleh bermaksud mengupah, tapi di sini dia bukan bermaksud mengupah. Di sini dia bermaksud sewa. Okay, rent. Sewa, there's another word, rent. Hire the equipment. Apa maksud equipment? Equipment ialah peralatan. You need a lot of equipment to scuba dive, right? Let's see, what do you need to scuba dive? Okay, you see this person. This person is actually scuba diving. Okay, there's an oxygen tank, there's this thing flipping, I don't know what you call that, and then there's this special swimsuit that you need to use when you scuba dive. Okay, so yeah, these are all very expensive. Okay, next, the third one, judo. Okay, I want to show you judo first. Okay, what is judo? Judo is this. Judo is a type of martial art. Later I write the word martial art. Maksudnya dia macam taekwondo lah, sejenis seni mempertahankan diri. Okay, but it's a different kind. I think judo is also from Korea. If I'm not mistaken, I've forgotten already. Okay, so what is martial art? Okay, martial art ialah seni mempertahankan diri. Art ialah seni, martial ialah mempertahankan diri. So next time you learn this word, you need to know martial art maksudnya seni mempertahankan diri. So let's continue. Judo could be the right sport. Mungkin boleh menjadi sport yang sesuai. Right di sini bukan betul. Di sini bermaksud sesuai. Jadi perkataan maksud akan berubah mengikut konteks yang kamu baca. If you like reaching your goals, kalau kamu jenis yang suka mencapai goal kamu, maksud jenis yang mau asyik goal
asyik macam upgrade diri kamu. Ini jenis sport yang kamu boleh belajar kerana dia ikut level punya. Okay, it uses coloured belts. Dia menggunakan belt ialah tali pinggang yang coloured, yang berwarna, macam taekwondo lah kan. Warna yang berbeza bermaksud level yang berbeza, to show your level. Okay, so there are 7 levels from white to black. When students get their first belt, apabila mereka mendapat belt yang pertama, tali pinggang yang pertama, it shows that they can succeed. Menunjukkan yang they can, mereka berupaya. Can di sini ialah berupaya untuk succeed, untuk berjaya. Okay, dia ingin encourage, untuk menggalakkan terus belajar, terus dapat belt. Okay, lepas dari situ kamu upgrade diri sendiri. Okay, jadi kenapa dia terus kasih belt? Kerana dia beritahu kamu dia ingin menggalakkan it wants to encourage you that you can succeed, kamu boleh berjaya. It gives them confidence, memberikan mereka confidence, keyakinan diri, and makes them want to go higher, membuatkan mereka ingin to go higher, untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Okay, next, cycling. Cikgu tak payah tunjuk perkataan cycling. Cycling maksudnya kamu cycle di atas bicycle kamu. Cycling means cycling on your bicycle. So cycling is an activity you can enjoy alone, or you can train. Kamu boleh berlatih untuk to enter competition, untuk memasuki perlawanan ataupun apa-apa jenis perlawanan competition. Who knows, you could be a future winner. Kamu mungkin adalah future winner. Winner ialah what is winner in BM already? Orang yang merangkul tempat pertama. Okay, pemenang di hadapan of the Tour de France. Tour de France ialah sejenis salah satu sukan yang berprestige dunia lah, yang melibatkan berbicycle punya. If in Malaysia we don't really say Tour de France. Have you heard of Le Tour de Langkawi? Itu pun setiap tahun mereka bercycle. Itu pun antara salah satu sukan cycling yang sangat terkenal, one of the most famous cycling competitions in the world. Okay, whether you ride, okay, apabila kamu ride maksudnya cycle lah for health, yang mana? What is weather? Cikgu rasa cikgu salah, bukan salah, cikgu nak jelaskan betul-betul. Adakah kamu ride for health, untuk kesihatan, ataupun biarpun adakah kamu ride for enjoyment, untuk keseronokan, or untuk competition, mana-mana pun kamu punya reason, kamu punya sebab, you must wear special equipment. Kamu mesti pakai equipment, peralatan yang special. Okay, never cycle without a helmet. Jangan cycle tanpa helmet. Kamu cakap, teacher, cycling pun ada helmet? Ya, cycling pun ada helmet. Kalau kamu tengok this type of international competition kan, mereka ada helmet, mereka ada yang untuk melindungi suku tangan kamu yang arm itu, okay, and to protect your head. Okay, tapi yang paling penting ialah helmet. Okay, next one, figure skating. Cikgu tunjukkan kepada kamu adalah figure skating. This is figure skating yang biasa di Winter Olympic, bukan the Olympic yang biasa, Winter Olympic. Do we have our negara kita beberapa tahun ni dia ada menang tak? Cikgu pun tak tahu. Okay, tapi cikgu tahu dia siapa. Sangat handsome. Cuba kamu Google Winter Olympic skater Malaysia. Kamu akan nampak lelaki tu, lelaki Cina, sangat handsome. Okay, now let's continue. If your coordination, apa maksud coordination? Coordination bermaksud kebolehan kamu untuk mengawal badan kamu, penggerakan badan kamu. Okay, kebolehan untuk mengawal penggerakan badan kamu. If your coordination is good, okay, kalau kamu punya coordination itu bagus, and you aren't afraid of falling over, kamu tak takut asyik jatuh, kerana di permulaan sukan ini kamu akan banyak jatuh, kerana dia memerlukan coordination yang lebih
banyak daripada yang biasa, daripada manusia biasa yang berjalan dan duduk sahaja. Okay, figure skating maksudnya dancing on ice, kan di ice kan, mereka berlari di atas ice, is an excellent way, adalah cara yang sangat baik to get exercise, untuk exercise and have fun. Bukan sahaja exercise tapi untuk berseronok. You only need a pair of skates. Kamu cuma perlu skates. Apa itu skates? Okay, we don't have figure skating here. Cikgu tunjuk balik. Ini kasut mereka, ini ialah skates. Nampakkah? Kasut gelung sorga. Nowadays you don't have this. Masa cikgu kecil, ini benda ini ada juga jenis yang boleh main di atas jalan raya ataupun di jalan raya lah biasa. Okay, cikgu dulu ada main. Okay, so if you like to try it, kalau kamu ingin cuba, ask about figure skating programs. Tanya tentang program yang mengajar figure skating at your nearest, yang terdekat punya ice rink. Apa maksud ice rink? Ini ialah ice rink. Tempat yang mereka figure skating ni mesti yang tempat ada ice punya kan. Ini ialah ice rink. Cikgu lu tak silap cuma ada di KL saja tempat-tempat sebegini. Okay. Next, surfing. Tadi kamu tahu surfing. Apa itu surfing? Dia lain Tadi itu surfing yang paling biasa tu. Okay. Surfing, I'll show to you what is surfing. Surfing. This is surfing. Apa beza dia? Kalau tadi surfing itu ialah begini, ini dia sendiri tau, tiada tarik apa-apa, tiada benda yang menarik mereka. Tapi surfing, mereka tarik tali, nampakkah? Tali itu ditarik oleh apa? Ditarik oleh boat. Depan ni ialah boat yang menarik mereka. Okay, so let's look at it. You have heard of surfing, but what about surfing? It's an exciting new sport. Dia adalah sejenis sport yang sangat exciting, yang sangat menyeronokkan, that combines ialah gabunglah water skiing and surfing. Dia menggabungkan water skiing yang tadi kamu nampak, water skiing dengan surfing macam tadi yang kamu nampak. A fast motorboard, dia itulah board yang guna motor punya, pulls you along. Dia akan menarik kamu, and you stand on a surfboard. Kamu akan berdiri. Ini ialah kamu berdiri ya. Ini ialah surfboard kamu ternampak. Ini ialah surfing. Okay. Okay, kamu akan ditarik. You see, you will be pulled instead of skis. Okay, ride the wave. Kamu akan mengharungi wave, gelombang air itu that the boats create, daripada yang dihasilkan daripada boat ya, kerana boat tu lalu kan, jadi adalah gelombang-gelombang dia. Okay, you need to hold on. Kamu perlu pegang kuat-kuat, hold on tight and not fall, dan jangan jatuh. Don't forget your life jacket. Jangan lupa pakai life jacket. Maksudnya kalau kamu terjatuh pun kamu masih terapung. Life jacket ialah what is life jacket in BM kadang-kadang kalau cikgu cakap BM kamu terus faham, tapi cikgu jelaskan. Pelampung keselamatan kah? Inilah kalau sudah lama tak belajar BM. Jaket keselamatan, pelampung keselamatan. Yang kalau kamu jatuh ke air kan, kamu akan terapung, kamu takkan tenggelam ke dalam air. Okay, so let's turn to the next page. Okay. Okay, left a few more. Left two more. Okay, snowboarding. Let me just show you snowboarding first. Apa itu snowboarding? Okay, snowboarding is this one. Ini. Ada snow, ada salji, lepas tu ada papan ini, board. Itulah dia panggil snowboarding. Apa-apa yang menggunakan benda yang macam papan, itu kita panggil, mesti ada perkataan board. So, snowboarding adalah begini. Okay, so let's continue. Obviously, we don't have that in Malaysia lah, right? Okay.
Let me just enlarge the screen. Okay, so fast and exciting, cepat dan menyeronokkan. Snowboarding is one of the coolest di sini bukan sejuk, maksud dia sini ialah macam cool, swag, bukan maksudnya sejuk okay, maksudnya cool, sangat swag. Okay, one of the coolest winter sport, the baggy maksudnya pakaian yang besar kan. Kalau pakaian yang besar kan macam kamu angin boleh masuk. Okay, itulah maksudnya pakaian baggy, buat kamu macam nampak besar tapi kamu sebenarnya tak besar macam pakaian itu. The baggy hip hop clothing, okay, pakaian yang macam hip hop lepas tu baggy, that the snowboarders, orang yang bersnowboard kita panggil snowboarders wear, make it trendy, menyebabkan dia trendy ialah terkenal dengan terkenal. It is also an extreme sport. Dia adalah sejenis sport yang ekstrim, maksudnya lasak lah. Ekstrim di sini ialah lasak, and it means that it can be dangerous, juga boleh membahayakan kalau tidak berhati-hati. If you have never done snow sports before, kalau kamu tak pernah bermain apa-apa jenis sukan yang berasaskan salji, and are trying snowboarding for the first time, kalau kamu pertama kali snowboarding, make sure your instructor is experienced. Pastikan jurulatih kamu yang mengajar kamu itu dia mempunyai experience. Di sini bukan pengalaman, di sini ada jadi dia berpengalaman, dia ialah kata kerja. Okay, and the last one, handball. This is handball. Okay, guna tangan main punya. Okay, so handball is one of the fastest team sport. Adalah sejenis sukan yang penggerakan dia sangat cepat, tapi dia melibatkan permainan secara berkumpulan. That's why it's called fastest team sports. Okay, if you want to play in, make sure you have great coordination. Pastikan kamu mempunyai koordinasi badan yang baik. Maksudnya kamu mampu mengawal pergerakan badan kamu. And are athletic. Athletic bermaksud badan kamu jenis yang suka bersukan dan memang jenis yang pandai bersukan. Athletic maksudnya suka bersukan dan pandai bersukan. Okay, ada beza daripada orang biasa main ya. Good ball skills are important. Orang yang pandai bermain bola itu sangat kemahiran itu, skills ialah kemahiran adalah sangat penting. You must be able to catch, kamu mesti berupaya untuk menangkap bola itu, throw, membuang, and shoot lah macam goal, a ball quickly, dengan cepat. Indoors or outdoors, dia boleh dimain dia di dalam indoors, di dalam satu bangunan, atau outdoors, di luar. It's fantastic way, adalah cara yang sangat bagus to make friends, untuk mencari kawan, and keep fit, untuk kekal sehat. Okay, so it's already 27 minutes. Okay, so today your homework will be this first part. 5 soalan ini dalam Google Form. Cikgu akan seperti biasa, as usual, the explanation will be in the answer. Okay, dia punya penjelasan dalam dia punya Google Form itu. Dan ini cikgu nak jelaskan macam mana kamu buat ini. Okay, for example, di sini sekarang athlete ini ialah kata nama. Dia nak kamu cari adjective form dia. Okay, compete di sini ialah kata kerja. Dia nak kamu cari noun form. AJD ialah kata adjektif, N ialah noun, V ialah verb ya, kata kerja. Noun ialah kata nama. Confident di sini ialah adjektif, dia nak kamu cari dia punya noun form. Enjoy di sini ialah kata kerja, dia nak kamu cari noun form. Instruct di sini ialah kata kerja, dia nak kamu cari noun form. Success di sini ialah kata nama, dia nak kamu cari dia punya verb form. Okay, di mana kamu cari perkataan-perkataan ini? Okay, where did you learn all of this? Dia punya form-form yang lain, dalam bentuk yang lain, dalam teks yang kita sudah baca tadi, inside the text that we have just read, I have just read just now. Okay, cari perkataan-perkataan itu. Cikgu sudah jelaskan perkataan-perkataan itu, and then after that you fill in the answers here. Okay, so today you have about 11 questions to do on Google Form. That's all for today. Thank you, class.